Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, adik-adik yang Ustazah kasihi sekalian, hari ini kita akan sambung pelajaran tahun 5 Pendidikan Islam, iaitu bahagian yang kedua, tayamum. Okey, jika adik-adik masih ingat lagi, sebelum ini Ustazah dah terangkan dalam video bahagian yang pertama, tajuk tayamum. Hari ini Ustazah akan sambung bahagian yang kedua, tayamum. Okey, dalam tajuk bahagian yang kedua ini terdapat banyak tajuk-tajuk kecil. Ustazah harap adik-adik beri perhatian dengan penerangan yang Ustazah akan terangkan satu persatu. Okey, semoga di akhir video ini adik-adik semua akan faham dan dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Baiklah, kita akan mula belajar sekarang. Baiklah, kita akan teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini, iaitu Pendidikan Islam tahun 5. Di akhir pengajaran, murid-murid akan dapat yang pertama memperincikan perkara-perkara yang membatalkan tayamum dengan betul. Yang kedua, menyenaraikan kepentingan tayamum dan menjaga kebersihan dalam kehidupan dengan betul. Baiklah, Ustazah akan terangkan tajuk kita pada hari ini. Kali ini merupakan tajuk sambungan daripada bahagian yang pertama. Okey, syarat-syarat tayamum. Okey, syarat-syarat yang pertama iaitu mencari air selepas masuk waktu solat. Apabila berkumandang sahaja azan menandakan masuknya waktu solat, maka pada waktu itu kita hendaklah mencari air dulu, berusaha mencari air apabila masuknya waktu solat. Yang kedua, syarat yang kedua iaitu masuk waktu solat. Apabila masuk waktu solat sahaja, apabila sah tidak ada air, barulah kita dibenarkan untuk bertayamum. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Okey, debu tanah yang suci, yang bersih dan menyucikan. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, sama ada najis tersebut terdapat di badan, kita hendaklah bersihkan, buangkan terlebih dahulu, barulah kita boleh bertayamum. Seterusnya, Ustazah akan terangkan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Sila perhatikan, yang pertama ialah melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Okey, Ustazah akan sebut satu persatu perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk, sekaligus dia juga boleh membatalkan tayamum. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, sama ada angin, buang air kecil atau buang air besar. Ia boleh membatalkan wuduk dan juga boleh membatalkan tayamum. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, kalau mahram seperti adik-beradik, ibu dan anak lelaki tidak mengapa. Okey, dan yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Okey, semua perkara yang Ustazah sebutkan tadi ialah perkara yang membatalkan wuduk dan dia juga boleh membatalkan tayamum. Seterusnya, yang kedua iaitu ada air selepas bertayamum sebelum solat. Maksudnya, sekiranya adik-adik telah bertayamum tetapi belum sempat menunaikan solat, air ada. Okey, air di paip di rumah kita keluar air. Jadi pada waktu tersebut kita hendaklah berwuduk. Tayamum yang tadi secara automatik akan terbatal. Okey, yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Ketika sakit yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh menggunakan air untuk berwuduk,
Jadi dia boleh bertayamum. Tetapi selepas dia sudah sihat, dia hendaklah berwuduk. Tidak boleh lagi bertayamum. Tayamumnya secara automatik akan terbatal. Okey, seterusnya yang keempat, telah lupa waktu solat. Contohnya, seseorang yang bertayamum untuk menunaikan solat zuhur, apabila masuk sahaja waktu asar, maka tayamumnya akan terbatal kerana satu tayamum hanya untuk satu solat fardu. Yang kelima, murtad. Maksud murtad ialah keluar dari agama Islam. Baiklah, seterusnya Ustazah akan terangkan tata cara ataupun cara-cara tayamum. Sila perhatikan mengikut nombor. Yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Okey. Yang kedua, selepas itu nipiskan debu pada kedua-dua tangan dengan cara melagakan dua-dua tangan tersebut dan tipiskan debu yang berada di tapak tangan. Yang ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Okey, niatnya Ustazah dah terangkan pada bahagian yang pertama. Nawaitu tayammuma listibahati faradis solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Yang keempat, ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskannya. Okey, anggota yang pertama, muka tadi dah selesai. Yang kedua, ambil lagi tapak debu tanah. Sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Dan yang keenam, ulang lagi sekali menyapu debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Maka selesailah tayamum tersebut. Okey. Kepentingan tayamum. Yang pertama, ia merupakan kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Mungkin keadaan seseorang itu sakit yang tidak boleh terkena air, maka dia bolehlah bertayamum. Atau cuaca yang terlalu sejuk menyebabkan kalau kita gunakan air boleh memudaratkan kepada kesihatan kita. Jadi pada waktu itu kita bolehlah bertayamum atau waktu tiada air. Okey, seterusnya, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Kerana itu Allah menyediakan pilihan yang kedua. Sekiranya tidak ada air, kita boleh bertayamum agar kita sentiasa dapat beribadah dan menunaikan tanggungjawab kepada Allah dan tidak meninggalkannya dengan alasan tidak ada air. Yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Okey, seterusnya, menyucikan jiwa manusia. Umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Jadi, sekiranya waktu ada air, kita hendaklah berwuduk. Tapi bila kita tidak ada air, kita bolehlah bertayamum supaya kita sentiasa dalam keadaan bersih dan suci. Okey, Ustazah akan bacakan nota di bawah ni, sila perhatikan. Tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Okey, sila perhatikan gambar. Mandi wajib menggunakan air, tapi sekiranya kita tidak ada air, kita boleh bertayamum. Berwuduk menggunakan air, sekiranya tidak ada air, kita boleh bertayamum. Okey, semua perkara ini bertujuan untuk menunaikan ibadah kepada Allah dan memastikan kita dalam keadaan bersih dan suci. Okey, secara tak langsung
Dia memberi kebersihan jiwa dan nurani, menjadikan kita umat Islam yang sentiasa taat kepada perintah Allah dan menjadi umat Islam yang baik. Ustazah harap semoga video ini memberi manfaat kepada adik-adik semua. Jangan lupa klik subscribe supaya kita boleh berjumpa lagi pada video Ustazah yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.